Ya, Mutiara FM segalanya untuk waktu sekarang 5.19 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Dan petang ini kita berada dalam rancangan An-Nisa bersamakan saya Nora dan juga tetamu An-Nisa petang ini iaitu Al-Fazil Ustaz Munir bin Muhammad Farid Al-Hafiz yang merupakan seorang peguam syariah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa hari Mutiara FM hari petang ni untuk rancangan An-Nisa. Sama-sama. Ya, baik Ustaz, seperti biasa rancangan An-Nisa ni lebih kepada permasalahan yang dihadapi oleh kaum hawa ataupun wanita berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Contohnya macam nafkah, cerai, rujuk dan yang sekatan dengannya lah. Jadi kepada para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, diharapkan soalan-soalan yang akan anda ajukan kepada Ustaz nanti berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Nanti anda boleh hubungi kami di talian 0107-384 ataupun SMS type Mutiara FM, jarak mesej anda dan hantar ke 32728. Baik, sebelum kita ambil panggilan dari pendengar kita dengarkan dulu sedikit mukadimah ataupun tazkirah dari Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih DJ Nora. Sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin. Muslimin dan muslimat sidang pendengar Mutiara FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Maksudnya kat sini kita akan berkongsi ilmu-ilmu yang membabitkan syariah, yakni hukum syarak, yang lebih dispesifikkan hukum-hukum ataupun undang-undang yang dijalankan ataupun diguna pakai di mahkamah syariah di Pulau Pinang dan juga di Malaysia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada petang ini saya rasa topik yang saya ingin bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah berkenaan dengan topik yang antara yang paling utama, iaitu rukun nikah. Okey, selalunya apabila kita bernikah, kita selalu hanya memikirkan hari pernikahan tersebut. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang penting, iaitu antaranya adalah rukun nikah, yang mana sebelum ni saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan rukun nikah. Tetapi pada hari ini saya ingin tekankan kepada rukun nikah ada dua. Rukun nikah ada 5, cuma 2 saya ingin tekankan, iaitu isteri dan juga suami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak masalah yang timbul apabila kita tidak selidiki status bakal pasangan kita. Itu banyak kes sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dalam rukun nikah dalam kitab-kitab fiqh manhaji, fiqh sunnah dan sebagainya, ia banyak mensyaratkan terhadap suami dan juga isteri. Maksudnya kalau syarat suami ataupun pasangan kita itu lelaki, yang pertama syaratnya ia hendaklah seorang yang tidak mempunyai 4 orang isteri. Maksudnya kita boleh menikah dengan dia selagi dia tak ada 4 isteri. Kalau kita jadi nombor 2 tu boleh lagi, jadi nombor 3 tu boleh lagi, jadi nombor 4 pun boleh lagi, tetapi bukan nombor 5. Jadi kita kena ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita pada waktu sekarang tidak menitik beratkan terhadap penyelidikan terhadap status pasangan. Ada kes yang berlaku yang datang kepada saya apabila seorang isteri tu apabila bernikah, baru dia tahu dia nombor 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 4. Ini masalah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, cara yang paling baik untuk kita bernikah adalah di Malaysia, bukan di Thailand. Walaupun di Thailand itu besar kemungkinan
hukumnya sah, tetapi kita tidak boleh check ataupun kita tak boleh periksa status tu. Itu masalah sebenarnya. Ada kes yang melibatkan yang seorang isteri tu datang, dia baru dapat tahu suami dia dah ada isteri satu kat Malaysia, satu dia kahwin kat Indonesia, dia kahwin kat Thailand. Jadi 3 orang. Jadi benda ni akan jadi masalah dari segi yang pertama, dari segi hak-hak poligami. Isteri ni dia akan hak dia akan terbatas dan dia tak tahu. Dia cuma yang dia tahu, dia ingat suami dia kahwin lain, dia kahwin dengan suami tu kat Thailand, dan bila dia minta suami tu buat pengesahan di Malaysia, suami tu duk berdolak dalik ataupun dia simpan sijil nikah dan sebagainya. Itu masalah. Sebab saya percaya memang cinta itu buta, tapi dia tidak boleh membutakan keseluruhan hidup kita sampailah bila jadi sesuatu perkara baru kita nak menyesal. Jadi tak salah kalau kita selidik dulu. Kita selidik maksudnya kita bukan kita tak percaya kat dia, tetapi kita nak, sebab pernikahan ni bukannya mainan. Okey, faktor-faktor pernikahan, fungsi-fungsi pernikahan ni bukannya untuk sehari, 2 hari atau 3 hari, untuk selamanya. Jadi bila kita tak selidik, bila kita dapat tahu tu yang dia buat perangai. Okey, itu antara rukun nikah yang paling utama adalah lelaki itu tidak mempunyai 4 isteri, ataupun kalau memang kita ingat kita ni seorang saja bakal isteri dia, baik kita cek betul-betul dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, lelaki ini kita kena cek sama ada pertalian keluarga tak. Ada kes yang melibatkan dia menjadi pertalian keluarga. Kalau sepupu boleh kahwin, tapi ditakuti pertalian keluarga tu maksudnya bin tu sama, tapi bila cek rupanya mak tak sama, ayah sama. Nampak? Itu masalah yang ada, yang berlaku sebenarnya. Tetapi sebab kita tak ambil peduli, ambil mudah dan sebagainya, dia takut dia akan jadi sumbang mahram lah. Okey. Dan itu untuk lelaki. Tetapi untuk wanita pula, tuan-tuan yang mana ingin bernikah, tolong cek betul-betul. Yang pertama, sekiranya perempuan itu mengatakan bahawa dia ni single, tolong cek betul-betul, sebab ada kes yang melibatkan dia ni isteri orang. Cuma masalah dia, yang pertama, sama ada dia menjadi isteri dan mungkin dia ada masalah dengan suami dia, dan dia tak nak bagi tahu orang, dia kata dia single ataupun dia janda dan sebagainya. Dan kita pula sebab suka kat dia, kita bawa dia pergi Thailand dan bernikah. Nikah tu akan jadi tak sah. Okey, itu yang pertama, isteri pada isteri orang lah maksudnya. Dan kita memang pada hari ini saya rasa mudah sekali orang untuk menyamar, banyak sekali, terutamanya dalam laman web dan sebagainya. Apabila dia letak status single, tak semestinya dia ni seorang yang single. Mungkin dia ingin menarik perhatian orang untuk mendapatkan mungkin orang kata apa, kawan-kawan banyak dalam Facebook pun dia letak single, mesti orang add ni kan. Jadi jangan kita tertipu hanya sekadar kita tengok rupa dan juga percakapan dia. Kita kena selidik betul-betul. Kalau dia, even kalau dia kata dia dah ada masalah, suami dia dah tinggal apa sebagainya, tinggal tak semestinya bercerai. Kalau betul-betul kena tunjuk si dia cerai. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kepada tuan-tuan yang mana ingin bernikah dengan dengan wanita yang baru bercerai, pastikan pernikahan itu tidak dilangsungkan dalam tempoh iddah. Itu penting. Sebab dalam tempoh iddah, anytime suami dia boleh rujuk kembali. Jadi kita kena pastikan, kita kena mengaji sikit lah tempoh iddah tu macam mana. Ada yang ingat tempoh iddah tu 3 bulan. Tak. Tempoh iddah bagi orang wanita yang mempunyai haid adalah 3 kali suci. Yakni ada kalanya perempuan itu bila datang bulan hanya sebulan 2 kali, ada kalanya. Maksudnya sebulan setengah dia dah clear 3 kali suci. Tapi ada yang datang lewat, maksudnya dia kena 3 kali suci. Kalau 6 bulan, 6 bulan lah. Jadi kita jangan terlalu gairah nak kahwin sampai kita letak benda tu sebelah, sebab dia akan jadi satu masalah. Ada banyak kes yang berlaku bila perkahwinan tu dilangsungkan dalam tempoh iddah, terutama perkahwinan tu dilangsungkan di luar negara. Itu jadi masalah. Dan
saya rasa itu adalah antara masalah-masalah yang berlaku, masalah semasa. Dan ada juga masalah yang saya hadapi adalah apabila seorang lelaki ingin berkahwin dengan wanita dari luar negara. Okey, contohnya saya bagi contoh Indonesia. Jadi bila kita nak berkahwin dengan orang Indonesia, kita kena teliti terlebih dahulu status dia. Okey, ini merupakan fakta. Saya bercakap berdasarkan kes, bukan andaian. Ada kes yang terjadi apabila lelaki ini berkahwin dengan perempuan ataupun wanita Indonesia yang masih mempunyai suami di Indonesia. Jadi perkahwinan ini memang confirm tak sah sebab dia masih lagi isteri orang. Jadi syarat-syarat ataupun rukun nikah tu tidak sempurna. Jadi kalaulah kita ini suka kepada wanita luar negara dan sebagainya, kita tolonglah kita teliti, cek dokumen yang ada menulis bahawa wanita ni single ataupun sebagainya. Saya rasa kalau tak silap saya, pengalaman saya, kita boleh cek dari kartu, maksudnya kad pengenalan. Betulkan saya kalau saya silap. Di kad pengenalan tersebut, kad pengenalan Indonesia, dia akan tulis berkahwin ataupun perawan kalau tak silap. Tapi kena cek. Jangan kita dah kahwin, kita tertipu. Kadang-kadang bila kahwin, bila dah jadi macam-macam, dia balik semula ke negaranya, kita tertipu dan kita jadi tak betul. Jadi jangan kita, sebab benda ni berlaku, benda ni sentiasa berlaku. Sebab tu yang dikatakan kita jangan terlalu ikut perasaan, kita kena banyak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau ada benda yang tak elok, kita boleh rasa. Jadi saya rasa itulah saja buat orang kata apa, pengenalan untuk episod pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Al-Fazil Ustaz Munir Al-Hafiz atas tazkirah dan juga mukadimah untuk rancangan An-Nisa petang ini, edisi Khamis 11 Oktober 2012 bersama dengan 25 Zulkaidah 1433 Hijrah. Dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan kepada Ustaz, pastikan soalan anda itu berkaitan dengan Undang-Undang Keluarga Islam, macam nafkah, cerai rujuk dan yang sekatan dengannya. Anda boleh hubung kami di talian 2107-384 ataupun SMS type Mutiara FM, jarak mesej anda dan hantar ke 32728. Baik Ustaz, kita ada panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya, Mamu. Mamu Hanifah ni Ustaz. Ya, Mamu. Ya, Mamu, sila. Ustaz, satu kes tu adalah sahabat Mamu lah, dia dah menikah di Indonesia. Okey. Tapi sah yang menikah, Mamu pergi bagi nikah dia di sana. Mamu pergi nikah? Mamu bawa pergi dia nikah di sana. Okey. Angkat nikah dan ambil surat sini, semua sah Ustaz. Tapi tiba-tiba dia balik sana, dia kata dia mati. Tapi yang suami ni sini ni minta surat mati pun dapat tantang. Kalau suami ni nak menikah pula, lagu mana nak buat pula? Kalau dia nak pergi sana, dia takut. Takut lepas rimbuk ke apa kah? Mamu pun tak mau pergi dah, escort dia. Mamu dia kata aku tak mau pergi dah. Tak ni mana pergi tahu dia tipu orang tahang, dia dah pergi dah. Aku pergi dengan aku sekarang di belayang nanti. Tapi Ustaz lagi satu Ustaz, yang manusia kita ni perempuan dah lah, anak-anak Mamu, adik-adik Mamu ni, lagu mana dapat boleh pergi kahwin dengan orang yang ada bini ni. Perempuan Mamu ni, anak-anak Mamu ni semua bodoh ke apa? Ada laki, ada suami yang hampir menikah, adakah sama adil nak dapat? Dia tu dia menikah lagi. Lagi satu yang menikah, lagu mana keadilan? Kalau Mamu menikah lagu tu pun Mamu tak adil. Mesti Mamu kata Mamu tak adil. Tapi lagu mana yang perempuan ni Mamu lagi nasihat untuk perempuan anak-anak Mamu sekali lah. Jangan menikah dengan orang yang ada suami. Satu isteri pun jangan menikah. Tak ada terus ni yang menikah. Dan tu yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia soalan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mamu, yang pertama dia menikah di Indonesia, lepas tu dia meninggal kan. Okey. Sebenarnya kalau saya boleh cadangkan bahawa pihak suami ini membuat pengesahan nikah. Kalau dia tak buat pengesahan nikah di Malaysia,
dia buat pengesahan nikah di Malaysia dulu. Sebab kita nak tahu, sebab dalam Malaysia ni dia tak ada rekod. Bila kita berkahwin kat Indonesia ataupun dekat Thailand, dia tak ada rekod kat Malaysia. Jadi kalau tak buat pengesahan nikah, buat pengesahan nikah dulu. Dan selepas itu baru apabila buat pengesahan nikah itu, barulah kita boleh berurusan dengan kedutaan Malaysia di sana. Okey, kita berurusan, kita minta tolonglah, sebab kita minta tolong kedutaan sana cek dengan kantor agama sana lah, yang wanita ni dah meninggal dunia dan kita dah menikah. Kita tunjuklah bukti buku nikah Indonesia sebagainya. Tapi mamu kena ingat bahawa buku nikah Indonesia pun ada yang palsu. Jadi kita kena cek betul-betul lah benda-benda macam ni. Sebab tu bahaya kalau kita kahwin kat sana. Tapi kalau kita kahwin dengan perempuan Indonesia, memang kena kahwin kat sana kan. Cuma pastikan perkahwinan itu dilangsungkan dalam keadaan yang betul. Okey, saya pernah jumpa dia kahwin kat Indonesia tetapi buku nikah tu palsu. Mungkin perempuan Indonesia tu nak hide ataupun nak sembunyikan status dia dan sebagainya. Jadi itu akan jadi masalah lain. Jadi kalau macam ni, kalau dia tak buat lagi permohonan pengesahan nikah di Malaysia, buat dulu. Bila dah permohonan di Malaysia tu dah buat, baru legal, baru kita boleh berurusan dengan kantor agama di sana mengenai kita boleh berurusan. Kita tengok, kita cek bagaimana status dia. Kalau dia kata dia meninggal tu, kalau boleh tolong dapatkan surat pengesahan kat sana. Sebab sana besar, susah sikit nak kalau kita nak cari sekalipun. Cuma kita minta antara jabatan agama dengan jabatan agama sana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kahwin dengan yang ada bini. Yang ni saya nak komen pun, sebab kalau saya komen pun dia berkata cinta kan. Jadi yang pentingnya, macam saya kata tadilah, jangan biarkan cinta itu membutakan segalanya. Jadi bila cinta itu membutakan segalanya, dia habislah. Maksudnya kat sini, siapa-siapa yang nak bernikah, tolong cek niat nikah dia tu untuk apa. Bukan tekan nak semayang yang kena cek. Kita nak menikah ni sebab apa? Kalau kita bernikah dengan cara merampas orang lain, saya takut sangat bila pernikahan tu asalnya dimulakan dengan keberkatan tapi dibuat dengan cara rampasan. Saya tak beranilah nak komen ini. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui niat mereka. Tapi kalau semata-mata nak meruntuhkan institusi keluarga orang lain semata-mata kerana cinta, saya rasa saya nasihat suruh puasa lah, puasa sunat banyak-banyak. Lepas tu cuba hindari. Lepas tu yang seterusnya, kita jangan, apabila kadang-kadang bila kita nak menikah tu tak dapat, kita dah buat fitnah kat orang tu. Jangan. Kita terima dalam keadaan yang berlapang dada. Mungkin aku tak ada jodoh dan sebagainya. Tapi pastikan apabila kita nak menikah, cara kena betul. Jangan merampas. Jadi itu saja saya rasa jawapan yang paling selamat yang saya boleh bagi. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, salam. Ada panggilan lagi Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Ya. Kesalah. Panggilan kita terputus. Ya, kalau pada anda yang ada soalan yang berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, anda boleh hubungi kami di talian 2107-384. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bincangkan Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Alhamdulillah. Saya Abdul Rahim daripada Semampai. Ya, Ibrahim. Ni ada satu soalan Ustaz, muskil sikit ni, kawan saya suruh tanya. Ya, Abdul Rahim. Yang bukan Islam. Okey. Lepas dia masuk Islam, dia kahwin dengan perempuan Islam. Okey. Jadi isteri dia yang bukan Islam tu, ya, dia tak tentu, dia ada automatik dia macam cerai lah. Jadi buat lah ni, dia masih berbalik pada isteri dia yang bukan Islam. Dia masih ni, dia tak tinggal. Apa hukum dia Ustaz? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Abdul Rahim, sebenarnya itu merupakan persepsi yang agak kurang tepat. Kalau seseorang yang bukan Islam masuk Islam, dia perkahwinan dia automatik tak sah, tak. Itu kurang tepat. Sebenarnya dalam Islam, apabila seseorang memeluk agama Islam, dia hendaklah memberi pilihan kepada isteri dia. Memberi pilihan dari segi kalaulah
bagi masa kepada dia untuk masuk Islam dulu, pasangan tu. Dia tak boleh lepas macam tu. Sebab Islam ni agama yang adil. Dan apabila dia berkahwin, dia hendaklah dia orang kata apa? Memberi peluang kepada isterinya yang bukan Islam itu untuk memeluk agama Islam. Itu yang paling penting. Jangan kita ingat automatik terbatal, tak. Sebab Islam ni dia perkahwinan ni salah satu daripada jalan dakwah. Jadi apabila kita ingin berkahwin, kita dah peluk Islam, kita kena bagi peluang kepada isteri yang bukan Islam untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau kita nak bagi, kita nak isytihar bahawa perkahwinan itu telah terbatal, hendaklah kita buat di mahkamah. Maksudnya mahkamah selalunya akan memanggil isteri yang bukan Islam itu untuk datang. Walaupun dia bukan Islam, jangan kita silap persepsi. Mahkamah syariah boleh panggil untuk mengambil keterangan, untuk cek dulu, untuk bagi tahu dia, kata dia dah masuk, bagi dia nampak kata suami dia dah masuk Islam, dan suami dia ingin berhasrat untuk menawarkan kepada dia Islam. Itu the beauty of Islam sebenarnya. Dia tak terus kalau masuk Islam bukan bini aku dak. Okey. Jadi persoalan ni memang soalan yang menarik sebenarnya, yang dibincangkan oleh para ulama dan juga para pakar perundangan Islam, yang mana soalan dia bagaimana untuk membatalkan perkahwinan tu. Dia masuk Islam, isteri dia tak masuk Islam. Okey. Di dalam keadaan ini ada cadangan daripada bekas ketua hakim negara untuk mewujudkan mahkamah yang mempunyai hakim sivil dan juga syariah dalam satu mahkamah. Sebab apa? Benda ni dipanggil sebagai grey area, maksudnya benda kelabu yang tak boleh dipisahkan. Kalau mahkamah isytihar kata lelaki yang masuk Islam ni perkahwinan dia dengan perempuan yang bukan Islam tu dah terbatal, tetapi bila masa mereka kedua-dua orang ni kahwin, dia kahwin cara sivil. Jadi terbatal dari segi Islam, tapi dari segi civil on paper dia ada lagi. Jadi sebab tu problem dia bila ia melibatkan nafkah dan sebagainya, dia kena pergi kepada mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Sebab dia kahwin start dengan civil. Jadi benda-benda ni yang saya amat harapkan agar pihak-pihak atasan memperjuangkan benda ni. Sebab mahkamah ni mahkamah yang ada komposisi hakim sivil dan juga syar'i amat penting untuk menyelesaikan kes-kes yang berkaitan dengan hak jagaan, yang mana orang yang masuk Islam tu. Kalau tidak, dia nanti kata ada kes yang melibatkan dia masuk Islam sebab dia tahu Islam ni boleh kahwin 4. Nampak? Jadi benda tu akan memburukkan nama Islam. Sebab tu apabila orang yang nak masuk Islam ni, kita takkan pertikaikan niat dia, tapi kita kena berhati-hati dengan kadang-kadang dia boleh merosakkan imej Islam. Sebab tu kalau boleh kena ada satu mahkamah yang ada dalam dia mahkamah hakim syar'i dan juga hakim sivil untuk settlekan masalah ni. Masih lagi diperbincangkan, dan saya harap sama-sama kita berdoa agar boleh direalisasikan. Memandangkan Malaysia merupakan negara yang mempunyai 2 undang-undang, iaitu sivil dan juga syariah. Jadi untuk menggabungkan kedua-duanya perlu ada satu tempat yang mana kedua-dua pakar akan duduk dalam tu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Baik saudara, waktu sekarang 5.43 minit petang, dan kita masih lagi berada dalam rancangan An-Nisa bersama tetamu saya hari ini, iaitu Ustaz Al-Fazil Ustaz Munir Al-Hafiz. Anda yang memiliki kemusykilan mengenai undang keluarga Islam, anda boleh hubungi kami di talian 042107-384 ataupun SMS type Mutiara FM, jarak soalan anda dan hantar ke 32728. Baik, saya terima satu lagi panggilan. Dah terputus nampaknya. Baik, sementara menunggu panggilan Ustaz, ada satu soalan dari pendengar kita yang menghantar kiriman SMS, iaitu dia tanya, apa hukum isteri keluar dari rumah suami masa iddah dengan alasan rumah itu terpencil jauh, ada binatang buas dan keperluan asas tidak mencukupi. Okey.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hukum isteri keluar rumah sewaktu iddah. Ya. Kalau yang seperti alasan yang dinyatakan tu, kalau dia memudaratkan, dia boleh keluar. Tetapi dengan syarat itu bukan alasan yang sengaja dicari. Maksudnya binatang buas dan sebagainya tu kita kena tengok keadaan rumah dan sebagainya. Sebab benda ni amat sensitif. Okey. Jadi kalau kata benda tu boleh memudaratkan dirinya, tidak mengapa dia keluar rumah, tetapi dengan syarat dia kena memberitahu bekas suaminya yang masih lagi dalam tempoh iddah. Sebab dalam tempoh iddah ni anytime dia boleh rujuk balik. Jadi kalau rumah sebegitu yang ada binatang buas, terpencil dan tiada kemudahan asas tu, tengoklah macam mana. Sebab kalau dia boleh hidup dalam rumah tu 20 tahun, tiba-tiba waktu iddah dia nak keluar. Jadi kita kena tengok dia punya common sense lah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, betul. Dan kita terima satu lagi panggilan. Assalamualaikum. Hello. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tahu apa nak kerja lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu masalah Ustaz. Nama cik? Nama saya masih Mahmud. Okey. Ya, ada satu masalah Ustaz. Okey. Seorang wanita bergelar isteri telah memeluk Islam dan berkahwin dengan lelaki Islam. Okey. Selang beberapa tahun, bekas suami wanita tadi yang mulanya kafir menyusul memeluk Islam. Dia ingin kembali mencari isterinya dan ingin hidup bersama dengan isterinya. Tapi bagaimanakah hendak menyelesaikan masalah ini Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cik Mat Saud, soalan Cik Mat Saud lebih kurang dengan soalan Cik Abdul Rahim tadi. Maksudnya macam mana nak buat? Macam itulah. Bagi saya jalan yang paling selamat adalah apabila kita memeluk Islam dan kita bergelar isteri ataupun suami seseorang dan perkahwinan itu dijalankan secara civil, maksudnya bukan secara Islam. Jadi jalan yang paling selamat, kita pergi ke mahkamah syariah, kita buat permohonan pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan ni kita kena faham cara pembubaran ataupun pembubaran perkahwinan ni dia ada dua jenis. Yang pertama, sama ada talak yang dilafazkan oleh suami. Yang kedua, sama ada mahkamah sendiri membubarkan perkahwinan. Kita kena faham. Okey. Tak semestinya kalau kita kata tak boleh, dia nak lafaz talak macam mana sebab dia bukan Islam. Jadi sebenarnya kita kena buat satu permohonan kepada mahkamah bagi saya mahkamah rendah lah, mahkamah rendah syariah, permohonan untuk membubarkan perkahwinan, membubarkan perkahwinan, yang mana kita boleh minta kepada mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa perkahwinan di antara dirinya dan juga diri suami itu tidak sah atas alasan dia telah memeluk Islam dan suami ni tak memeluk Islam. Bila mahkamah dah buat pembubaran tu, jadi tidak ada sebarang isu lah berkenaan dengan dia masih lagi isteri orang. Jadi yang penting kita kena buat, jangan kita duduk diam. Bila kita duduk diam, maksudnya kalau dia kahwin lain, dalam Islam dia ada seorang suami, dalam civil dia ada seorang suami, maksudnya dua orang suami. Jadi dia akan jadi satu perkara yang amat dia akan boleh jadi mengelirukan lah. Okey, mengelirukan. Dia bukannya masalah dia murtad, tetapi maksudnya dia masuk Islam tetapi masih ada lagi status perkahwinan dan mudah maksudnya untuk kita buat pengisytiharan dalam mahkamah. Maksudnya hakim sendiri yang akan membuat pengisytiharan tersebut, dan saya percaya kita kena fikir di luar kotak. Maksudnya kat sini kita boleh menjadikan suami yang bukan Islam tu sebagai salah seorang pihak, sebagai pihak, bukannya pihak untuk untuk satu pemakluman. Sebab tu yang penting apabila kita masuk Islam, kita kena bagi peluang kat suami yang bukan Islam, ataupun suami yang masuk Islam, kita kena bagi peluang kat isteri yang untuk masuk Islam. Jadi benda ni sebagai satu dakwah. Sebenarnya benda ni telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkahwin untuk berdakwah, yang mana ada di antara isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda berkahwin, orang kata apa, nampak
Islam tu amat cantik, amat elok. Jadi yang jadi rosak tu apabila dia memeluk Islam dan dia berkahwin semata-mata untuk menambah koleksi, iaitu wallahu alam. Jadi saya harap sangat kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai masalah ni boleh ke mahkamah syariah buat permohonan pembubaran perkahwinan. Jadi manalah tahu kalau kita buat permohonan tu pasangan kita terbuka hati untuk memeluk Islam dan kita dapat pahala. Selain pada kita menyelamatkan rumah tangga, kita juga mendapat pahala yang mana kita tarik seorang lagi untuk masuk Islam. Itu satu perkara yang amat hebat lah bagi saya. Jadi insya-Allah saya harap para pendengar boleh faham. Okey, sebab jarang dibincangkan sebenarnya. Kita banyak membincangkan bab kahwin, bab cerai apa dan sebagainya dan kahwin, tetapi jarang kita membincangkan berkenaan dengan hak-hak orang yang memeluk agama Islam. Jadi insya-Allah kalau saya ada masa nanti selepas ni kita akan sentuh topik tu dengan lebih mendalam. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah. Dan ni ada kiriman SMS dari Ani Lumut. Ustaz, dia bertanya, saya 46 tahun dan suami berusia 49 tahun. Dah berkahwin selama 25 tahun dan mempunyai anak 3 orang. Sekarang ni masalah dia, suami saya ingin berkahwin lagi dengan seorang wanita yang sekarang ni isteri orang sebab dia masih dalam proses mohon cerai dari suaminya. Jadi minta nasihat daripada Ustaz lah. Ini sensitif ni. Auzubillah minasyaitanir rajim. Okey, dia saya percaya Puan Ani, Puan Ani, saya amat sedih apabila benda ni, apabila seseorang yang ingin berkahwin lain, motif asal berkahwin lain adalah untuk menambah umat Muhammad. Tetapi tiba-tiba perkahwinan tu akan membina satu masjid dan meruntuhkan masjid lain. Itu yang senario sekarang yang sedang berlaku. Jadi kalau boleh Puan Ani kena tahu hak Puan Ani. Ramai yang tak faham, ramai yang ingat bahawa apabila bercerai baru nak minta nafkah. Tak, sebenarnya kita sebagai isteri, kita boleh minta nafkah sekalipun tidak bercerai. Kita ambil contoh kisah Hindun yang mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Sufyan sangat kedekut. Dan apabila mengadu, Rasulullah suruh ambil secukupnya. Ambil ni maksudnya kita boleh, dalam Malaysia kita boleh buat tuntutan di mahkamah nafkah. Maksudnya jangan tunggu sampai bila kena cerai dan sebagainya baru nak tuntut nafkah tertunggak. Tak. Kalau dia tak bagi nafkah, kita boleh buat tuntutan. Maksudnya nampak makin lama makin duk melarat, kita boleh buat tuntutan kat mahkamah untuk suami memberi nafkah. Kita letaklah berapa yang sepatutnya dan berapa dan sebagainya. Mahkamah akan arahkan suami untuk memberi nafkah. Kalau suami yang agak liat, kita boleh minta untuk potongan gaji. Itu tak ada masalah. Jangan kita tunggu sampai lepas cerai baru nak tuntut yang, kalau tak tahu orang Penang ke orang Kedah panggil tuntut zaman Tok Nadok tu. Yang tu memang susah. Maksudnya susah macam mana nak pembuktian tu susah, sebab bukti tu dah 20 tahun punya bukti, takkan nak simpan risit-risit. Jadi kalau boleh, kalau nampak macam contohnya 3 bulan tak bagi ke 4 bulan tak bagi, kita boleh buat tuntutan terus kat mahkamah. Tak ada masalah. Kalau kata kita, jangan kita fikir alasan kalau tak ada duit tak boleh ambil peguam. Tak, sekarang ni ada Jabatan Bantuan Guaman. Kalau kita layak, kita ambil peguam daripada Jabatan Bantuan Guaman dan mereka akan mewakili kita. Dan kalau kita ada duit, kita boleh ambil peguam yang swasta. Itu terpulang pada kita lah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik saudara, kita masih lagi berada dalam rancangan An-Nisa bersama tetamu hari ini iaitu Al-Fazil Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz yang merupakan seorang program syar'i. Kalau anda ada soalan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, kita masih berbaki 7 minit lagi dan anda boleh utarakan kepada Ustaz di talian 217384 ataupun type Mutiara FM jarak soalan anda dan hantar ke 32728. Kita terima lagi panggilan Ustaz. Hello. Terputus. Baiklah, ada soalan dari saya rasa saya nak tambah sikit. Okey, yang berkenaan dengan yang memeluk Islam tu, dia ada satu section dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam, section 46,
yang menceritakan Seksyen 46(1), jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan itu murtad atau memeluk sesuatu kepercayaan yang lain daripada Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa membubarkan perkahwinan tersebut, melainkan sehingga disahkan oleh mahkamah. Nampak? Jadi maksudnya itu untuk orang yang murtad. Bila orang yang murtad, kita tak boleh sendirinya isytihad sendiri, aku dah bukan isteri dia, aku bukan suami dia. Itu 46(1). Seksyen 46(2), jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, yang ni yang tadi soalan Cik Abdul Rahim dan Cik Mat Saud, dia memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa membubarkan perkahwinan itu, melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh mahkamah. Maksudnya kat sini macam tadi saya cakap, datang ke mahkamah, buat permohonan, dan mahkamah akan panggil untuk memberi keadilan. Sebab kita takut bila dia memeluk Islam dan dia berkahwin dengan orang lain, isteri dia yang bukan Islam tu teraniaya kita, sebab kita tak akan ada rekod. Okey. Jadi bila tak ada rekod, Islam amat mementingkan keadilan, tidak kira sama ada dia ni orang Islam ataupun bukan Islam. Islam ni mementingkan keadilan. Kita tak boleh guna nama Islam sebab nak menganiaya orang lain, terutama perempuan. Okey. Jadi Islam amat mementingkan keadilan. Jadi kita buat permohonan tu, maksudnya kita dah masuk Islam, buat permohonan kat mahkamah untuk membubarkan perkahwinan yang bukan Islam tu, dan mahkamah akan membagi isteri dia dapatkan keterangan. Jadi itu lebih adil, dan saya percaya, saya amat mengharapkan agar kita bersifat terbuka. Maksudnya kita jangan terlalu rigid sampai orang bukan Islam nak masuk mahkamah pun kita dah pandang semacam. Jangan. Kita tunjukkan keadilan Islam, baru dia nampak. Jadi itulah antara tambahan yang boleh saya berikan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita boleh terima lagi satu panggilan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. 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 Saya Puan Marina daripada Belfast. Puan siapa? Puan Marina. Ya, Puan Marina, sila soalannya. Nak tanya soalan. Dia dah nikah dua. Yang pertama, saya pertama. Lepas tu si kedua dan nikah yang ketiga dia nak nikah. Nak 31. Okey. Lepas tu dia nak minta cerai kat suami dia. Suami dia tak mau lepas. Macam mana Ustaz? Suami siapa tak mau lepas? Suami sepupu ni. Sebab dia tak tahan Ustaz. Satu, nombor dua, dia biar ni nak masuk nombor 3 pula Ustaz. Siapa yang minta ni? Isteri pertama ke isteri ketiga? Siapa yang minta? Isteri pertama ke? Isteri pertama. Dia minta sebab apa? Dia tak tahan, tak sanggup dah Ustaz. Sebab dia duk tengok depan mata, duk bawa anak darah pula usul ni, depa ni semua Ustaz. Okey. Okey. Tapi suami dia tak mau lepas. Okey. Nak tanya soalan tu macam mana Ustaz, dia tak sanggup dah Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Puan Marina. Dia tak hati dah tak layan dah, tak apa dah. Sejauh ni dia tu. Okey, baik. Okey, nanti Ustaz cuba jawab. Terima kasih Puan Marina. Okey, bismillahirrahmanirrahim Puan Marina. Okey, yang pertama isu dia adalah dia ingin memohon perceraian. Okey, perceraian ni satu benda yang kita kena faham, kalau tak ada sebab, seperti Nabi kata, apabila seorang wanita memohon perceraian tanpa sebab, dia tidak akan menghidu bau syurga. Kita kena ingat itu. Tetapi kalau ada sebab yang amat munasabah dan sebab yang terdapat dalam hukum syarak, antaranya suami ni ganeh, pukul ke dan sebagainya, tak bagi nafkah dan sebagainya, itu ada sebab. Jadi kalau dia boleh bertahan, dia bertahan. Kalau dia tengok suami dia bawa orang lain dan sebagainya, saya tertarik dengan satu kata-kata ulama, saya tak ingat dalam kitab mana, yang mana kadang-kadang kita merasakan bahawa kita mempunyai suami yang amat jahat lah, kejam dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang cuba kita baca kisah Asiyah. Tahu tak Asiyah? Di Jenurah. Asiyah adalah isteri kepada Firaun. Jadi kalau kita boleh bertahan dan ia tidak memudaratkan badan kita dan sebagainya, insya-Allah kita akan dipimpin oleh Sayyidatina Asiyah di syurga. Sebab berkat kesabaran
dalam menangani suami macam ni. Tetapi kalau suami tu pukul dan sebagainya, itu dah jadi satu sebab lain lah. Okey, jadi kalau setakat suami ni tak solat ke, judi ke dan sebagainya, kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Okey, kita boleh nasihat, kita nasihat. Tapi kalau dia memudaratkan kita, baru kita minta cerai. Jadi kalau yang kata bawa siapa-siapa tu, tolong nasihat. Mungkin dia tak sedar. Kadang-kadang manusia ni dia tak sedar. Kita kena faham. Kadang-kadang dia ada sampai satu peak dia tidak sedar, dan kita kena tegur. Okey. Jadi takat dulu saya duk tengok orang duk tengok jam lah, dah lewat ni. Jadi wallahu alam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz Al-Fazil, Ustaz Munir Muhammad Farid yang sudi bersama dengan kita untuk An-Nisa petang ini. Baik saudara, waktu sekarang 5.59 petang. Sebentar lagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita ringkas dan juga ulasan berita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.